الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sentiasa dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai hari ini. Sama ada nikmat apa dia ni yang selalu saya sebut ialah nikmatul wujud, nikmat kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah nikmatul imdad, nikmat kelangsungan hidup. Yang tiga ialah nikmatul hidayah, nikmat Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai orang yang dapat hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berusaha supaya kita sentiasa menjadi orang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan semua, sedar tak sedar kita sekarang berada di bulan Rajab. Kalau orang dulu 2-3 bulan sebelum Ramadan kita panggil dia Panhanji dah, kan? Dia dah berusaha dah buat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan disebut juga oleh orang dulu bahawa Rajab ni adalah bulan kita ni, kemudian Syaban bulan buah, kemudian Ramadan adalah bulan kita kutip hasil. Itu yang disebut oleh orang dulu. Kita doalah tuan-tuan semua Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita start daripada masa sekarang lah sama-sama kita buat persiapan. Moga-moga kita apa dia ni sentiasa diberi taufik, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah bulan Ramadan insya-Allah. Untuk pagi ini tuan-tuan semua saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan 3 golongan manusia yang tidak akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Tentu semua kita tengok insya-Allah ini ada satu apa di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebut supaya kita berjaga-jaga kesalahan-kesalahan besar. 3 kesalahan yang disebut dalam hadis ini insya-Allah yang saya akan baca kejap lagi. Kesalahan yang besar sahabat peringkat apa dia ni tak dibenarkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita cuba tengok, moga-moga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara tersebut. Maknanya tak masuk syurga ni kira tak ada lah. Hidup kita tak berjaya lah kita kira. Ya, kemuncak manusia berjaya dalam kehidupan dia adalah apabila dia sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Di mana orang beriman dan amal soleh dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Tuhan sebut, Tuhan kata zalikal fawzul kabir, itulah kejayaan yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau manusia tak sampai situ, alhamdulillah, tak sampai pada tempat yang saya baca ayat tadi, maknanya dari segi apa dia Allah Subhanahu wa taala ataupun dari segi kita maknanya tak berjaya lah. Ya, kita doalah tuan-tuan semoga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita buat amalan-amalan yang boleh menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu doa yang diajar, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Itu doa di mana maksudnya lebih kurang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala syurga dan amalan-amalan yang boleh bawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Dalam masa sama juga kita berdoa kepada Allah Taala, wa na'udzubika minan nar,
ya Allah, aku berlindung daripada api neraka, wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, dan benda-benda yang boleh bawa kepada neraka sama ada perkataan ataupun perbuatan. Itulah di antara doa yang disarankan kita, supaya kita sentiasa baca. Moga-moga kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syurga dia. Hadis yang kita akan baca pada bagian ini tentu semua ialah hadis daripada Ammar bin Yasir. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Salasatun la yadkhuluna al-jannata abadan, ad-dayyus wal-rajulatu minan nisa'i wa mudminul khamri." Qalu ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafnahu, fama ad-dayyus? Qala alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi. Qulna fama ar-rajula minan nisa? Qala allati tashabbaha bir-rijali. Rawahu Tabrani. Satu hadis tuan-tuan semua yang dikongsi oleh satu orang sahabat, iaitu namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Ammar bin Yasir ni tuan-tuan semua salah seorang daripada keluarga yang peringkat awal yang telah menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Dia antara generasi awal yang menerima Islam, dan dia di antara keluarga yang diseksa di peringkat awal apabila dia terima agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sebut bahawa orang dulu apabila dia masuk Islam ni bukan mudah sebenarnya kita learn ni lah. Masuk Islam terpaksa kena bertembung dengan berbagai-bagai. Kadang-kadang dengan ayah mak, kadang-kadang dengan keluarga, kadang-kadang dengan kaum dia, kadang-kadang dengan sayyid atau ketua dia dan sebagainya. Jadi antara yang dicatat dalam sejarah tu semua orang yang keluarga yang mula-mula sekali diseksa dalam sejarah ialah keluarga, iaitu keluarga Ammar bin Yasir. Di mana dia 3 orang tu semua. Pertama sekali ayah dia Yasir, kemudian mak dia Sumayyah, dan kemudian yang tiga ni adalah anak dia sendiri, iaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Tentu semua kalau kita perhati kepada sejarah, di mana 3 orang ni apabila dia kena seksa begitu teruklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu semua Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lalu kawasan atau tempat dia kena seksa, pada masa tu Nabi tak kena buat gapo lah. Sebab masa tu Nabi tidak kuasa gapo lagi di kota Makkah al-Mukarramah. Nabi pun dalam keadaan dia ni kuasa terhad pada masa tu untuk nak halal orang lain supaya jangan seksa para sahabat radhiyallahu taala. Cuma Nabi hanya bagi semangatlah kepada sahabat. Antara semangat yang Nabi sebut kepada keluarga Yasir ialah sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, Nabi kata kepada 3 orang inilah, kepada Ammar, kemudian kepada dia Yasir ayah dia, kemudian kepada Sumayyah mak dia. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakal jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasin, sabar mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar mempertahankan agama, kerana Nabi kata tempat kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini satu daripada semangat atau motivasi yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Yasir pada masa itu, yang dalam keadaan dalam keadaan kena seksa pada masa itu. Nabi kata itulah Nabi boleh buat. Naskah anak halal tak boleh. Akhir sekali Nabi bagi semangat kepada dia orang supaya dia orang boleh bertahan Islam sampai dia orang mati, kemudian insya-Allah habuan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga. Tuan-tuan semua, Ammar bin Yasir diseksa sampai mati. Kemudian seorang lagi mak dia Sumayyah. Mak dia ni adalah syahidah yang pertama. Dia ni syahid yang pertama adalah di kalangan perempuan lah dalam sejarah Islam, adalah mak kepada Ammar bin Yasir, iaitu nama Sumayyah. Ini tuan-tuan semua di antara dia dikatakan orang mula-mula sekali lah, orang di kalangan orang perempuan yang mati syahid adalah mak kepada Ammar radhiyallahu taala. Sejarah dia dicatat, tuan-tuan, sejarah dia dicatat, kemudian dibaca. Orang duk baca inilah semangat-semangat yang dia ni yang ada dalam sejarah Islam, sejarah semangat kepada orang puas, bagaimana dia sanggup mati ditikai dan sebagainya kerana pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, Ammar bin Yasir ni, Ammar ni dia kena seksa juga, tapi dia tak tahan. Dia tak tahan sampai peringkat maknanya Quraisy pada masa itu kata ke dia, boleh kamu dilepaskan tapi dengan syarat
kamu kena cela Allah Ta'ala dan cela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kata ke apa? Kalau kamu kata kepada cela Tuhan yang kamu sembah, kemudian cela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kamu beriman dengannya, maka dia akan dilepas. Masa tu tuan-tuan semua amal memang tak lagi dah. Memang tenak sangat. Tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan apa dia ni, yang punya siasat akhir sekali dia aku dengan apa yang diminta oleh Quraisy. Mak dia pun terpaksa lah kena cela Allah dan cela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada peristiwa tu dia dilepas. Akhir sekali dia jumpa Nabi, pasal tak selesa dia. Tak selesa dia dilepaskan dalam keadaan gitu, maknanya bagi dia rasa satu kesalahan. Tapi sebenarnya dia dipaksa, kemudian memang tak lagi dah. Tak boleh tahan dah dengan paksaan tersebut, terpaksa dia aku dengan apa yang diminta oleh Quraisy. Akhir sekali jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut perbuatan dia salah. Akhir sekali Allah Ta'ala turun ayat, maknanya bagi orang yang kena paksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, maka pada masa itu diberi kemaafan, diberi kerongaran. Ya, sebab dia memang tak lagi dah, dia memang kena paksa sediakan hati dia dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kalau kita perhati apa dia ni kepada catatan sejarah lah, antara orang-orang yang dikatakan berani untuk ijtihad Islam peringkat awal dulu. Peringkat awal dulu masyarakat semua kafir belaka, semua berhala belaka. Kalau orang ni nak ijtihad Islam, maka orang tu memang kira berani sungguhlah. Kemudian terpaksa kena terdedah dengan bahaya-bahaya yang begitu dahsyat, yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh kafir Quraisy. Riwayat mengatakan, kata dia, awwalu man azhara islamahu sab'atun. 7 orang yang sanggup mengijtihadkan Islam dalam sejarah di peringkat awal dulu. Maknanya termasuk dalam kategori yang berani lah. Yang pertama sekali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni orang-orang power belakang ni yang sanggup, maknanya ijtihad Islam dalam keadaan terbuka. Yang kedua ialah Ammar, yang kita bincang pada dia, itu perawi hadis kita pada hari ini. Yang ketiga ialah mak dia Sumayyah. Yang keempat ialah Suhaib Ar-Rumi. Yang kelima ialah yang kelima ialah apa dia ni, yang kelima ialah Bilal. Yang keenam ialah Al-Miqdad. Seorang saya tinggal ialah Yasir, iaitu ayah kepada Ammar. 7 orang yang disebut dalam sejarah dikatakan awwaluman azhara islamahu, yang sab'atun, di mana 7 orang yang dikatakan mula-mula mengijtihadkan Islam di khalayak ramai. Dia tertua semua kehebatan yang Allah Ta'ala kepada dia orang. Ammar bin Yasir tertua semua, di antara, saya nak sebut sikit, antara peristiwa yang dia pernah berlaku dalam diri dia lah. Dia pernah dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah, adalah kerja-kerja yang diminta supaya dia selesai. Siapa dalam perjalanan tu semua dia ni terlibat dengan apa dia panggil hadas besar. Masa tu boleh jadi maklumat dia tak ada lagi tentang kalau tak ada air ni kena tayamum. Boleh jadi masa tu mungkin maklumat tak ada lagi, dia belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila berlaku gitu hadas besar tu, air tak ada. Dia mikir hadas besar ni kena mandi, kena rata. Dia pun kaguling dalam tanah lah. Guling yang rata ke apa semua kan. Last sekali balik ke Madinah, dia rasa takut tak kena perbuatan dia tadi. Bagi dia kira-kira kepada mana wajib kena rata. Ni kena musim-musim ke apa semua dalam tanah, bukan macam itulah. Dia balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa tak lawah apa dia buat, takut silap ataupun minta Allah Taala, Rasulullah pandu lagu mana sebagainya. Rasulullah kata bukan buat gitu. Rasulullah hanya sekadar, Rasulullah ajarlah ke dia apa dia ni, tak perlu kepada buat gitu, buat tayamum biasa ya. Insya-Allah itu cara apa dia ni, cara kita mandi wajib apabila dalam keadaan tidak adanya air. Ada sebut dalam riwayat yang dicerita oleh dia sendirilah. Dia tidak sembunyi ilmu ni, walaupun benda tu daripada diri kalau kita malu kan. Tapi ini adalah maklumat kepada kita semua lah. Alhamdulillah dengan maklumat tersebut, apa yang kita boleh tahu pada hari ini. Takut-takut lepas ni dah mudah guling tengah jalan. Apa yang air tak ada semalam, dia kata bukan gitu dak lah. Kemudian tuan-tuan semua, dia ni saat akhir saya sebut dia wafat ni, dia mati, dibunuh lah. Rasulullah pun sebut dah sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah kata taqtuluka fi'atun taghiyatun. Rasulullah pernah buat ramalan dah, kamu wahai Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang jahat. Memang berlaku sungguhlah, dia mati dalam keadaan dibunuh, iaitu pada tahun 87 Hijrah. Pada masa itu dikatakan umur dia
73 tahun. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang dia ni sejarah berkaitan dengan dia ni perawi hadis kita pada pagi ini. Dalam hadis ni katanya Ammar, diambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna jannata abadan. Nabi kata ada 3 golongan manusia yang tak akan masuk syurga selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kesalahan dia buat itu kesalahan yang besarlah, ataupun termasuk dalam kategori dipanggil dosa besar. Dosa besar ni kalau kita nak pecahmai dia mudah ya. Kalau sebut dosa, dosa besar ni antara pecahmai kita nak tahu perkara tersebut adalah dosa besar. Antaranya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam janji neraka. Kesalahan-kesalahan yang janji neraka, kesalahan-kesalahan yang tidak dimasuk dia tidak dimasuk dalam syurga, itu di antara pecahmai kesalahan yang dianggap sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kesalahan itu dalam bentuk dalam hadis mengatakan Al-Quran atau sebut laknat. Mana-mana perbuatan yang Allah Taala laknat perbuatan tersebut, maka itu adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Contohnya lah orang sembunyi ilmu, katakanlah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Iaitu orang sembunyi Allah ilmu Allah Ta'ala dan orang yang kedilaknat. Maka kita faham daripada teks Quran, maknanya orang sembunyi ilmu dari Islam ni adalah orang itu terlibat dengan dosa besar. Ataupun apa dia kata la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Ta'ala laknat orang yang beri rasuah dan orang yang terima rasuah. Maknanya perbuatan rasuah adalah perbuatan dosa besar. Ataupun la'anallahu akilar riba. Allah Ta'ala laknat orang makan riba. Maknanya kita faham daripada hadis ini, riba adalah satu kesalahan besar ataupun disebut sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di antara pecahmai juga ialah dosa besar ni ialah kesalahan yang disebut azab. Orang itu akan diazab, kan? Itu semua tuan-tuan semua. Ataupun satu lagi dia panggil kesalahan yang ditetapkan hukuman dia. Dia panggil hudud. Contohnya zina, contohnya minaruk dan sebagainya. Ini kesalahan-kesalahan yang terlibat dengan hudud, maka itu juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Tuan-tuan semua. Maknanya dalam hadis ni yang Rasulullah sebut salasatun la yadkhulunal jannata abadan, tidak akan masuk syurga ni selama-lama, tak masuk syurga kalau dia tidak bertaubat dan dia menghalalkan perbuatan ini. Kan? Orang Islam ni kalau salah lagu mana pun dia akan klik semula kepada syurga lah, tapi kena basuh dulu dengan neraka tu. Tapi ada kesalahan yang siapa pikir maknanya tak keluar langsung apabila dia tidak bertaubat ataupun dia menghalalkan perbuatan tersebut. Maknanya menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala termasuk dalam perkara yang murtad lah, keluar daripada agama, iaitu dia ni menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali Nabi sebut tuan-tuan semua ialah dia panggil ad-dayyus. Dayyus, kan? Kita tengok ke dia ada panggil dayyus lepas ni. Kemudian dayyus ni maknanya dia kadang-kadang dia redha, dia tidak ada sikap abuk perasaan apabila isteri dia buat kerja dengan orang lain, ataupun isteri dia berdua-dua dengan orang lelaki dan sebagainya. Apatah lagi dia redha perbuatan tersebut apabila isteri dia buat dan sebagainya. Adalah ni kadang-kadang di atas bini dia jadi pelacur, ada ke kadang-kadang? Ada jenis-jenis gitu kadang-kadang. Hak pelacur tu memang teruk sangatlah. Orang ni redha, dia suka tengok ataupun tak ada sikap abuk perasaan cemburu apabila isteri dia bersama orang lain ataupun dia buat kerja orang lain dan sebagainya. Ini tuan-tuan semua maknanya orang macam ni kita kira orang tak ada perasaan macam ni, kira mati perasaan gini, memang menasabahlah kalau Allah Subhanahu wa taala marah pada dia orang ni. Itulah tuan-tuan banyak berlaku masyarakat kita ni. Kalau masyarakat masalah memang kata lagi lah, siapa berikat dia tukar hati kadang-kadang, dia gila antara isteri dan sebagainya. Inilah tuan-tuan semua kena pakai jagalah. Ataupun kadang-kadang termasuk dalam bab dayyus juga dikatakan dia redha kadang-kadang isteri dia buka aurat atau telanjang daripada orang lain dan sebagainya. Ini pun satu kesalahan yang kita jaga betul-betul tuan-tuan semua. Kita bimbang takut termasuk dalam apa yang disebut dalam hadis ini. Yang kedua pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ar-rajulatu minan nisa, iaitu orang tina jadi orang jantan. Kita ke syarah lepas ni tuan-tuan semua, saya akan bicara lepas ni insya-Allah.
Yang ketiga pula ialah wal mudminul khamri, yang ketiga ialah orang yang tagih dengan arak. Tentu semua Allah Ta'ala ni apabila sebut arak ni di antara benda yang dia akan merosakkan akal manusia. Akal-akal ni satu anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk manusia, tak bagi kepada benda lain. Okay, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala mulia bani Adam. Ini antara kemuliaan Allah Ta'ala bagi akal kepada anak Adam. Sebab itulah sebagai bentuk tuan-tuan semua yang boleh merosakkan akal. Kan? Sebagai bentuk yang boleh merosakkan akal, sama ada dalam bentuk minuman ke apa semua, maka Islam telah mengharamkan dia. Sebab itulah mana-mana orang yang tuan-tuan kalau tengok dalam hadis yang begitu banyak sekali tuan-tuan semua, apa dia ni arak ni antara apa dia ni antara puncak kepada segala kejahatan lah. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau sebut arak ni jangan ingat kata hak tu saja dan kata dadah tak apa sebab dia bukan arak. Tidak. Istilah arak adalah Islam ni adalah perkara yang mabukkan, tak kira apa pun. Kan? Mana perkara yang mabuk adalah dikira sebagai arak yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua nak ceritanya berat tak berat arak ni, tentang masalah saya sebut tadilah. Makna dia telah merosak akal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengoklah ni, saya tengok ramai lah ni orang muda-muda bermasalah. Okay. Duk makasih tengah jalan, duk minta sedekah, duk ke apa semua. Cek-cek rupa-rupanya dia terlibat dengan barang-barang gitu. Rosak habis akal dia tuan-tuan semua. Muda lagi orangnya. Kadang-kadang kan habis masa depan dia. Kalau habis masa depan kita tak apa, takut Tuhan tanya dia ada akhirat tu masalah. Tak. Ramai tuan-tuan selalu kadang-kadang kita jumpa tu pergi jalan ke apa semua, dia kata ada sungai tu memang tak saya bagi duit tak saya bagi duit, tak sedekah Allah tangan sebab saya tahu ustaz kata dia ni memang terlibat barang ni. Tak pernah sabar kata dia, kita nak bagi barang dia kata dia. Okay. Ini tuan-tuan semua kita nampak jelas barang-barang sebab apa Islam haram sangat barang gini. Kita boleh tengok bagaimana satu peribadi yang terlibat barang-barang, cuba tengok usuk akal, tidak ada masa depan hidup dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis lain, Nabi kata, hadis daripada Ibnu Abbas, ijtanibu apa dia al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhlah wahai orang Islam, jauhlah wahai manusia daripada arak ni. Sebab Nabi kata arak ni adalah punca kepada segala kebaikan, segala punca kepada segala kejahatan. Sebab apa tuan-tuan semua, kalau terlibat dengan arak dia boleh pergi belakang. Kalau ke mana? Sebab tu dia cerita kepada masa dulu satu orang dipaksa kena buat beberapa perkara. Pertama sekali zina. Yang kedua bunuh orang. Yang ketiga pula minum arak. Dia kena buat salah satu daripada tiga perkara ni. Kan? Tak buat memang habis dia. Akhir sekali dia mikir zina ni tak susah. Dia mikir bunuh orang ni perteruk juga. Fikir-fikir rupa-rupa dia rasa baik arak dah bagi dia rasa. Rupa-rupanya kalau dia minum arak, lepas dia mabuk tu dia buat pelakon benda tadi. Tak? Dia zina, kemudian dia bunuh orang. Betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata apa? Nabi kata apa dia ni arak ni adalah miftahu kulli syarrin, adalah apa dia panggil apa? Kunci apa dia kepada segala kejahatan. Cuba tengoklah ni tuan-tuan masyarakat kita lah. Ya, kadang-kadang rumah tak tenang hidup suasana rumah dia. Masjid pun jadi masalah. Kalau ke mana? Apabila adanya orang macam ni, orang terlibat dengan dadah, orang terlibat dengan benda-benda gini, kadang-kadang dia bersanggup buat. Yang menyebabkan apa dia tak amannya dunia ini. Cuba tengok kadang-kadang perlu satu kampung apabila Senin tak ada dia, orang tak ada dia lain ni. Apabila bunyi pula tu nama terbalik semula dah boleh dia kata gitu dak. Nak ceritanya gitulah. Betul lah Nabi tekan sangat. Nabi sebut sangat apa dia jangan terlibat barang-barang gini. Saya nak sebut beberapa hadis tuan-tuan semua, maknanya besarnya masalah minum arak ni. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaribal khamra fid dunya, thumma lam yatub minha, hurimaha fil akhirah." Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, siapa-siapa yang minum arak dalam dunia ni, okay, minum arak dalam dunia dia kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia tidak akan diharamkan arak di hari akhirat. Maknanya arak di akhirat ni kira dalam syurga lah. Arak yang bukan arak macam lah ni arak dia apa dia penipal dah ada. Dia arak dalam syurga, arak yang betul nikmat yang Allah Taala sediakan kepada ahli syurga Allah Taala.
Dan kata lain maknanya hadis ni jelas. Tuan semua siapa peringkat Nabi kata orang terlibat dengan minum arak ni. Okay. Dalam hadis mengatakan kalau dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok kepada keadaan lain, keadaan dia payah tuan semua. Saya kebetulan je saya nak terlibat dengan pemulihan benar-benar gini kata payah kalau 10 orang dia kata dia nak kelik semula dia kata dia ahli tinggal seorang dua begitu je kalau boleh kelik. Sebab itulah nak ceritanya bahaya bagai-bagai gini. Sebab peringkat Nabi kata itu dalam kehidupan dunia. Akhirat Nabi kata hurimaha fil akhirah, dia diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat ataupun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga riwayat mengatakan man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Nabi kata siapa-siapa minum arak dalam kehidupan dunia dia mati dalam keadaan dia tagih. Okay. Saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni ada setengah orang saat-saat nak mati pun nak minum arak lagi. Okay. Boleh jadi makna kehidupan dia tu memang gelombang dengan arak dan siapa peringkat memang Allah Ta'ala nak tunjuk saat-saat mati pun begitulah kehidupan dia. Okay. Okay. Dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang minum arak dalam kehidupan kemudian mati ke dalam keadaan dia ni memang tagih arak lam yashrabha fil akhirah, di akhirat dia tak boleh minum apa dia ni arak yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Berkata tadilah dalam hadis yang lain katanya satu orang nama Ibnu Al-Munkadir kata dia huddistu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri immata lakiyallahu ka'abidi wasanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dicerita oleh satu orang nama Ibnu Qadir ni dia diceritakan daripada Ibnu Abbas. Maknanya maklumat ni kalau tengok kepada maklumat ni kata dia maklumat ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang minum arak mudminul khamri orang yang tagih minum arak ni kalau dia mati lakiyallahu ka'abidi wasanin, dia jumpa dengan Allah Ta'ala macamlah orang semua berhala. Begitulah dari segi Allah Ta'ala nilai dia tuan-tuan semua. Walhamdulillah kita minta berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah di antara hadis sebenarnya banyak dalam kitab saya ni dicerita tentang bagaimana Allah Ta'ala murka ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut banyak hadis sekali tentang bahayanya apa dia ni orang yang ataupun bahayanya orang minum arak dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Satu lagi tuan-tuan semua saya nak sebut natijah orang minum arak ni di mana amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu riwayat mengatakan man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in taba taballahu alaihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa-siapa yang minum arak waktu pagi kata apa minum arak katakanlah Allah Ta'ala tak terima semaya dia 40 pagi 40 harilah 40 hari. Lepas tu tak semaya kena semaya lagi mana pun dia katakan semaya pun tak terima kepada tak usah semaya dia ataupun nak saja dak dia kena semaya. Cuma mungkin pahala tak boleh tapi semaya tu boleh jadi lepas fardu dan sebagainya begitulah. Tapi nak ceritanya bahaya tuan-tuan sebenarnya siapa peringkat Nabi kata 40 hari semaya dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Nabi kata fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertaubat maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima taubat dia. Itulah tuan-tuan semua kembali kepada kaedah kita belajar sebelum ni lah. Kesalahan lagu mana pun kalau dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama mana nyawa tak sampai halku maka taubat dia kalau benar-benar berlaku dia bertaubat maka insya-Allah taubat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima apa doa seorang hamba selama mana apa dia ni dosa dia selama mana nyawa dia tak sampai di halkum. Betullah tuan-tuan semua kita cubalah kalau tengok jumpa orang macam ni kalau kita boleh tanai dia betul-betul kalau kita berbina dia betul maka satu kelebihan besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mudah ni tuan-tuan semua orang dah sebati bagi-bagi gini ni. Ya, bukan mudah kita nak selamat dia orang ni. Tak, macam saya sebut tadi lah. Walaupun duduk di tempat pusat pemulihan ke apa semua kita kira agak duduk tahun-tahun kita beres betul tak kan? Tapi tak balik pun harga tu lo ya. Tak, harga tu lo tu masalah berlaku. Tak.
Di mana yang saya pernah sebut sebelum ni lah, ada satu orang yang terlibat bagai-bagai ni, akhir sekali nak tubik, dia kata ustaz boleh jadi tempat pemulihan ni, boleh jadi saya balik semula, kata dia kata gitu. Dia kata gitu, padahal ada banyak kali dah kena igaknya, tapi dia sebut, dia kata boleh jadi saya lepas ni saya balik semula pula. Nak ceritanya tak ada tekad untuk buat perubahan dalam diri, sebab itulah kata semua. Okey. Kemudian kita minta doa lah, moga-moga Allah Ta'ala selamat di kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran-jiran kita dan sebagainya daripada kesalahan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lepas daripada Rasulullah sebut tadi, kemudian ada sahabat tanya, "Faqala ya Rasulullah, amma mudminul khamra faqad arafnahu." Dia kata Rasulullah kata dia ada pun orang yang tagih ngarak ni kami tahu dah. Cuma dia kata pemadayus, nak tanya balik. Rasulullah kata, Rasulullah kata apa dia kat dayuh-dayuh yang saya sebut tadilah. Dayuh-dayuh ni apa dia? Ya, kita selalu dengar kalimah dayus. Tak. Rasulullah kata dayuh ni adalah satu takrifan daripada Nabi ialah alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi. Dia tak peduli orang yang terlibat dengan isteri dia, gapo-gapo tak pakai ikut dia gitu ya. Okay, ikut apa dia ni isteri dia duduk dengan orang lain gapo semua, dia tak caus kat abu. Wanita tak peduli ataupun tidak ada perasaan apa dia ni cemburu dan sebagainya. Okay. Itu tu semua ada ke lain? Tak ada dak. Ada banyak sangat. Oh, negat. Ada jenis-jenis gitu pun, ada suruh bini buat kerja orang lain, nak duit dan sebagainya. Kayak macam saya sebut dia lah. Yang kedua, yang kemudian disebut pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi, Muhammad berkata kepada pamar rajulatu minan nisa. Kemudian sahabat tanya lagi tak faham, apa jadi lelaki lagu mana kata dia. Okay. Nabi kata ialah allati tashabbahu birrijali, iaitu orang puan yang menyerupai orang lelaki. Sama ada dari segi perkataan dia kecil nak jadi macam orang lelaki, pakaian pun nak jadi macam orang lelaki, tindak tanduk pun nak jadi macam orang lelaki. Allah Ta'ala jadi comel dah. Maksudnya orang lelaki ada peribadi dia, orang puan ada peribadi dan sebagainya. Tapi di manusia ni ada jenis-jenis gitulah. Jadi suka langgar fitrah, kita panggil langgar tara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala letak dah orang lelaki dah tabiat dia gini. Kemudian orang puan tabiat dia gini sebagainya. Dia tidak jadi tu semua kan. Sebab itulah orang yang cuba langgar dia panggil fitrah. Semula jadi dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka satu benda yang sangat-sangat dikutuk oleh Tuhan lah. Sebab tu dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la'anallah. Ada sebab lah. Allah Ta'ala laknat orang lelaki yang menyerupai orang puan. Lah ni pun ramah tu semua. Kalau kita tengok dalam Facebook atau dalam internet, ada satu kumpulan khuf buat dia kadang-kadang berbagai-bagai jenis kadang-kadang. Orang lelaki jadi orang tino, satu lagi ialah orang tino jadi orang lelaki. Ada juga gitu. Saya ingat satu orang dulu dia jadi lelaki, tapi akhir sekali beranak muda orang tino. Begitulah. Apa dia pergi jumpa satu TML ke mana anak saya nak tak sembahyang lelaki kau nak tak sekali sembahyang orang pun. Kita semua terus saya kenal gitu. Okay. Memang hidup dia sepuh-sepuh lelaki dah. Tapi lah sekali pun cerita kata dia mengandung dia lahir anak. Mungkin dia retino. Kalau ke mana? Ya, itulah semua. Itulah adalah hadis ni maknanya kita cuba mengelaklah daripada benda ni kan. Lah ni ramai ni kadang-kadang tering nak jadi jitin lain dipanggil. Hak jatah mana molek tu jadi molek nak cuba juga nak cari nak jadi rupa kan, ngegaya keceknya, gaya pakaiannya, tindak tanduk dan sebagainya. Kadang-kadang terlebih daripada retin kadang-kadang. Kalau ke mana dah kita duduk dekat dia buat air tak boleh duduk kadang-kadang. Dah terlebih. Kan. Kalau Tuhan marah jalan sungguh dah. Maknanya Tuhan buat comel dah gini-gini apa semua akhir sekali dia bermasalah. Itulah tuan-tuan semua tiga perkara yang disebut dalam hadis ni. Orang yang tidak akan masuk syurga selama-lamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Taala. Cuma ada tambahan dalam hadis lain juga, mana tak masuk syurga juga orang ni ialah tambahan daripada lain ialah antaranya Nabi sebut ialah al-aqu liwalidayhi, iaitu orang derhaka kepada orang tua dia. Tuan-tuan semua ni antara senara, termasuklah senara tiga yang kita bicara ni ialah orang yang tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia tidak bertaubat ialah orang yang derhaka kepada ataupun tak cara kepada orang tua dia. Lah ni banyak tuan semua dunia kerja lah ni kadang-kadang kita pernah dengar kadang-kadang tak ada cara kepada orang tua.
duk caw kepada kerja, duk caw kepada anak bini, kadang-kadang terbiar gitulah. Wala'azubillah. Ini satu daripada satu penyakit tuan-tuan semua yang dah mula melanda di akhir-akhir zaman ni. Waktu Nabi pun sebut dalam hadis tuan-tuan semua. Nabi sebut dalam satu hadis, di antara alamat kiamat ialah akan berlakunya penderhakaan kepada mak ayah ni cara meluas. Sebab itulah kena beringat molek, kena ajar betul semua anak-anak kita supaya jangan terlibat barang-barang gini. Kerja macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun, gaji mahal macam sekali mana sekalipun, kalau ada perangai macam ni, al-aqul walidain, ini derhaka pada orang tua ni, maka tidak ada guna satu sen pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak guna sebab apa saya sebut tadi, ialah kerana dia antara orang yang dihalang daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bincang panjang dah sebelum ni tuan semua, ialah masalah derhaka pada orang tua ni. Apatah lagi kalau derhaka pada mak, kau teruk lagi. Ya, tu. Kemudian satu lagi tuan-tuan semua yang termasuk dalam senarai siapa pekat tak masuk syurga juga ni, kalau dia tidak bertaubat, ialah wal mannan bima a'ta, iaitu orang yang bakit dengan apa yang dia bagi. Kita kira taklah mana dia bakit, dia soho kata dia ni hebat, dia bakit. Sebenarnya tuan-tuan semua, bakit pemberian ni pertama sekali dia satu kesalahan besar. Kalau tengok daripada hadis ni, memang dia antara senarai tak bang syurga juga lah kalau dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab biasanya orang yang apa dia ni, orang bakit ni, biasa dia nak sahur perbuatan dia kalau ke mana. Ya, nak sahur perbuatan dia. Kata dia buat tu, dia buat ni, apa semua. Sedangkan kita dalam Islam ni, kita bagi ke orang ni satu tuntutan. Kita bagi kepada orang susah satu tuntutan yang dituntut dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat kita nak sahur, bukan tempat kita nak baki ke apa dak kan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Taala sebut antara sedekah kita, pemberian kita yang akan ditolak oleh Allah Taala ialah pemberian yang diiringi dengan baki. Dalam Quran tersebut kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah Taala sebut pada orang beriman sebelum daripada ayat ni tu cerita tentang kelebihan apa dia ni, kelebihan orang yang bersedekah. Banyak kelebihan yang tersebut sebelum daripada ayat saya baca ni. Kemudian bawah ni Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, Allah Taala kata janganlah kamu apa dia ni batal apa dia ni sedekah kamu, pemberian kamu dengan kamu bakit-bakit. Itulah tentu semua kadang-kadang benda gini syaitan mari ni kadang-kadang. Kita duk bagi kita kawal duk bagi kita demo kadang-kadang mari bagi kita. Sebab itulah tuan-tuan semua nak ngelak daripada benda-benda gini kena ada ilmu nah. Ilmu dia boleh halal kita daripada benda tu. Walaupun banyak macam kita memang takut gini banyak dah di rumah kita. Apabila kita sebut kalimah, apabila mula kita bakit takut batal habis. Itu mana saya sebut tadilah. Apabila batal tak ada gambar satu lah. Klik akhirat nampak rasa banyak dah kita suka tengok level kita tak ada gambar satu. Sebab kita telah batal dengan sikap kita, itu sikap kita bakit apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah tuan-tuan semua yang kita bincang pada pagi ini. Saya rasa 5 perkara lah saya boleh balik antara kesalahan yang tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertaubat. Apatah lagi dia menghalalkan perkara ni. Yang pertama sekali ada yus. Yang kedua pula ialah perempuan yang menyupai laki-laki. Yang ketiga pula ialah orang yang tagih hara ataupun dadah. Kemudian satu lagi ialah orang yang derhaka pada dua orang tua dia. Yang kelima ialah wal mannan bima a'ta, iaitu orang yang bakit apa yang dia bagi. Kita doalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan semua selamat diri kita daripada perkara tersebut, dan sama-sama kita sapa barang-barang ini pada orang lain lah, supaya orang lain juga supaya turut tak terlibat dengan barang-barang ini. Sebab dari segi besar jenisnya ni sampai peringkat Nabi kata tak akan masuk syurga selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat, kalau dia menghalalkan perkara tersebut. Walhamdulillah, kita mohon Allah Taala jauhkan diri kita daripada perkara tersebut, dan sama-samalah tuan-tuan semua kita ambil manfaat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang pada pagi ini. Moga-moga kita berjaya, moga-moga kita selamat daripada jenayah yang kita bincang pada pagi ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من الناجحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.